Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mubarak ini, saya kongsikan sedikitlah perkongsian. Mudah-mudahan ya. Iaitu hari ini dah masuk, maknanya 21 Syawal. Adalah 9 hari lagi ya balik kampung. Panjang tu 9 hari lagi ya. Kita berhari raya di kampung. Hari ini 21 Syawal. Bersamaan 13 Jun 2020. Bagaimana pihak kerajaan dah bagi kelonggaran kita untuk kita berziarah. Ada orang yang kena selalu balik. Ada yang orang, saya dapat komen ya, malam dalam TV, dalam radio ya. Saya suka tengok dalam radio klasik. Ya, soal jawab tanya. Berapa lama tak balik, tak jumpa mak bapak. Ada mak bapak ya perlu balik. Ya, sebab mak bapak kan kita di kampung. Jadi balik. Ada yang katanya dalam sebulan dia boleh 2 kali balik. Biasa, hari biasa. Ini duduk kan dekat, jauh di Kelantan sana. Terengganu. Ya. Nak balik jauh. Dia boleh keluar negeri. Merentas. Merentas negeri. Mana pergi yang balik ke Johor, balik di Kelantan, Kedah, Perlis. Ya. Kemudian Terengganu. Jauh-jauh ni. Pahang. Ni memang sentiasa ada orang tua atau bapak kita, keluarga kita nak beraya. Tiap tahun biasalah. Punya jam pun tak kira lah. Ya, sampai bukanlah perjalanan tu makan masa yang sekejap. 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam tu biasalah bagi dia orang. Ya, kita biasa dekat dia. Sejam lebih pun rasa dah lama dah. Ini jadi kita dah diberi kelonggaran ya. Masa ini di masa ujian Allah Taala. Mudah-mudahan kita dapat menjaga sama-sama. Jadi hari ini saya dah 2-3 hari saya tak ada ya bersiaran. Jadi hari ini pagi ini saya bersiaran dalam tazkirah ya untuk perkongsian. Bukan tazkirah ini bukan apa saya tunjukkan pandai sangat ke? Tak. Hanya perkongsian. Perkongsian maknanya kita boleh guna pakai. Kalau tak guna pakai pun terpulang lah tak? Ini sebagai satu peringatan. Tazkirah ini sebagai satu peringatan. Okey. Saya akan membaca dalam surah Al-Ahzab. Suratul Ahzab. Ayat 35. Ya, banyak ini kata-kata dan nasihat Allah kepada orang-orang tertentu. Terutamanya orang-orang yang akan menjalani iaitu bulan Syawal ini. Kita jaga sosial kita, jarak kita jaga perhubungan kita. Jangan lupa pakai mask, bukan mask tangan tu. Mask pakai tutup muka hidung tu. Bagaimanalah yang dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Kerana apa berlaku, diorang dah berjuang ya. Sampai hari ni dia orang tak beraya. Ya, baru ni saya pergi perjanjian di klinik. Ya. Misi-misi nurse. Allah, lama tak balik. Saya nak balik dah. Nak ni raya. Mak bapak kata faham, tapi ya kita ni rindu juga ya. Keluarga kita. Ni memang fitrahnya balik. Tapi bila beri kelonggaran, diorang dah kerja lama tu. Maknanya kerja tu berapa minggu dia tak ada cuti langsung. Ni. Jadi bagi peluang. Giliran. Baik. Dalam surah Al-Ahzab, suratul Ahzab ayat 35. Allah menyatakan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Mafhumnya, sifat orang-orang mukmin dan kewajiban mereka terhadap perintah Allah dan Rasul. Ayat ini memberi pedoman dalam kehidupan kita, perkongsian kita. Ada 10 sifat yang dinyatakan dalam surah ini. 10 sifat kepada orang yang Islam beriman kepada Allah. Apa dia? Sesungguhnya orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Pertama, sesungguhnya. Kerana ada idgham biguna musyaddah. Sesungguhnya, tekanan. Ini menunjukkan ayat ini memberi satu rangsangan. Ayat ini menunjukkan sebagai satu nasihat, peringatan kepada kita. Takut kita jadi orang yang lalai, alfa, dalam kita seronok sangat berhari raya. Ni tak payah bersalam lah, tak bersalam. Kalau kita rindu, pastikan takut kita balik ke Kuala Lumpur atau balik ke mana-mana yang kita tempat kita bertugas, ada menyebabkan virus ini. Kita tak nampak benda tu, ataupun kita pembawa dalam perjalanan. Sebab itu pada tazkirah yang telah terlalu, saya ada berpesan sikit. Kita ni kalaulah sekarang ni, kalau boleh kita masak awal-awal bangun, ready malam tu, kita masak, kita bawa bekal. Sebab kita kalau bawa keluarga, satu kereta kenderaan tu ada 6 orang, ada 7 orang. Kalau pakai kereta yang besar seperti Alfa, Wildfire ke, adik keluarga besar. Bila keluarga besar, kenalah kita persediaan untuk bekalan kita kena besar lah. Dengan nasi gorengnya apa tu pulang lah. Asal kita, sebab perjalanan ni tidak ada tempat untuk kita nak makan. Kalau kita pun ada restoran tempat kita makan pun, kena ada waspada, beringat. Jadi kita ada bekal lagi, senang. Pasang tikar aja tak. Kalau saya pasang tikar, kalau nak pergi ke belah Timur Tengah, timur, belah pantai timur, saya bawa bekal. Berhenti tempat kawasan mana, kita makan. Tu kalau saya berziarah ke sana lah. Baik. Menjelaskan yang pertama, orang-orang lelaki serta orang perempuan yang kuat dengan pegangan agama Islam. Tu. Yang kedua, orang-orang lelaki serta orang-orang perempuan yang beriman kepada Allah. Kedua. Yang ketiga, orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang taat dengan perintah Allah. Ni taat. Sembayangnya jangan, kalau kita jalan jauh, kita sembayangnya mesti kita tahu di mana kita nak, lokasi kita nak jamak, nak qasar. Kalau bakal 2 jam. Sebab itu kadang-kadang stesen minyak tak buka tau. Jadi saya pernah pergi, sebab saya kadang-kadang berulang daripada Kuala Lumpur, saya berulang ke Negeri Sembilan. Balik rumah lah, Negeri Sembilan. Jadi
perjalanan tu tahu tak? Perjalanan tu tak ada tempat kita nak sembahyang. Masjid tutup. Surau tutup. Tempat stesen minyak tutup. Jadi kita bawa bekal. Bawa bekal apa? Tikar. Di mana lokasi tempat kita berhenti tu, kalau tak buka lah, kalau buka surau tu alhamdulillah lah. Kalau surau tak buka ya, kita kena pasang tikar mana tempat tu, ada yang tempat untuk kita rehat tu, kita sembahyang. Ganti-ganti ataupun berjemaah 2 orang. Ini untuk keselamatan, ini peraturan, ya tak? Itulah sebab kita bila taat pada Allah, taat dengan Rasul. Ini pesanan. Ini pesanan Allah kepada kita dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Jadi orang-orang lelaki serta orang-orang perempuan yang taat dengan ajaran Allah, dia takkan tinggal ni solat ni. Jangan bolak gitu. Mudah sebenarnya. Kalau kita jamak qasar, mudah. Itu demi rahsah. Kemudahan kita dalam perjalanan lebih daripada 2 marhalah. Ini Allah ni tahu, ya. Dalam kita musafir perjalanan tu boleh. Kita rahsah, iaitu keringanan. Itu zuhur dibuat waktu jamak takhir ke, ya. Kalau kita buat waktu zuhur sekali, jamak takdim. Begitu juga maghrib isyak, ya tak? Ya boleh. Jangan subuh pula jamak. Subuh tak ada jamak, ya tak? Tu. Jadi ini kuno. Boleh dikosor daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kan mudah. Ni mudah. Rakhsah ni Allah Ta'ala bagi kemudahan dalam perjalanan kita, ya. Baik. Pertamanya tadi dia kata keempat, iaitu orang lelaki dan perempuan yang taat. Taat dengan patuh, dengan tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai orang yang beriman dan beramal. Mesti sembahyang jangan tak tinggal. Istilah qada tak ada. Mana ada qada? Tak. Perempuan untung kalau dia haid, uzur, dia tak payah sembahyang. Lelaki mana ada haid, mana ada uzur, mana ada nifas, jangan pula qada. Mana istilah qada tak ada. Ni lagi ingat. Dia qada ajalah nanti sekali. No. Kita nak ambil yang sunnah, yang wajib, tanggungjawab kita, yang fardu ain kita tinggalkan. No. Allah murka. Itu yang Allah akan balas kafarah kepada kita tu. Okay. Ya, perkongsian kita lah. Yang kelimanya, ya, orang lelaki serta perempuan yang bersifat benar. Ya. Yang keempat, sorry. Orang lelaki dan perempuan yang bersifat benar. Benarlah dia melakukan tanggungjawab dia. Ya, amalan dia dengan benar. Waktu zuhur, waktu asar, laksanakan dengan benar. Ya. Okey, relax, tenang kita berjalan. Ya. Yang kelima, orang-orang lelaki dan perempuan yang sabar. Nak menunaikan ibadah, tanggungjawab kepada Allah Ta'ala ni kena sabar. Ya. Sebab ini Allah berpesan kepada orang Islam yang beriman. Ada orang Islam tapi ya, ada Islam dia fasik. Sembahyang tidak, puasa tidak, zakat lagi payah. Ini namanya Islam fasikun. Ya tak? Meninggalkan tanggungjawab fardu ain dia fasik. Ya, mungkarat lain cerita. Ini fasik. Fasik maknanya dia meninggalkan tanggungjawab dia. Sembahyangnya dicuaikan, dia tak baik sembahyang. Ni orang fasik walauzubillah. Ni. Ini ceritakan dalam surah Al-Imran ayat 110. Apa dia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ni. Ramai orang yang beriman tapi tak sembahyang, tak puasa. Ini namanya fasik. Ya, baik, kita bukan gitu ya. Mudah-mudahan tuan-tuan ya. Ya. Ini perkongsian ya. Ingat mengingati ya. Kemudian yang keenam, orang-orang lelaki serta orang perempuan yang merendah diri kepada Allah. Ini kita bila kita ibadah, tanggungjawab kita laksanakan, maknanya kita merendah diri lah sebagai hamba Allah. Ya. Gagah macam mana pun, kuat macam mana pun. Yalah.
Satu masa akan tunduk kepada Allah. Duduk di bawah tanah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, terkujur badan tanpa iringan. Sikit je lah, jangan panjang-panjang. Ni ingatan aja. Ingatan je lah. Baik. Tu. Kemudian yang ketujuh, Allah menyatakan tadi merendah diri. Maknanya merendah diri ni, kalau kita merendah diri, tanggungjawab kita laksanakan, ya, sembahyang kita, walaupun kita jumpa keluarga seronok, ya, kuranginlah, ya. Lepas tu kita sembahyang, tetap sembahyang, suruh kita. Jangan pula kita dah ziarah, lupa sembahyang. Ziarah tu pun kena duduk, ya, cara jaga sosial kita. Jangan dekat-dekat sangat. Kita tak tahu, tak nampak virus tu, tak nampak kan? Tu. Baik. Yang ketujuh tadi, merendah diri. Merendah diri kepada Allah, tanggungjawab kita. Yang ke-8, orang-orang lelaki dan serta orang perempuan yang berpuasa. Ni puasa. Puasa 6 selesai dah. Ada lagi ni. 6 hari sekarang 20, 21. Kalau hari mula 1, 22, 23, 24, 25, 26. Dah cukup. 26. Ada. Ni. Jangan tak buat. Ya. 6 hari lagi. Sempat lagi. Lepas tu beraya lah di sana. Wah, kalau puasa di sini, raya kat sana, kat kampung lagi seronok je tak? Tak. Ya tak. Inilah maknanya iman, ya, berpuasa. Tak kira lah. Puasa ni maknanya puasa yang sunnah. Puasa yang wajib tu, iaitu apa dia puasa yang wajib? Puasa Ramadan. Puasa nazar. Ya tak? Puasa kifarah. Yang wajib tu mesti dilaksanakan. Apa dia puasa Ramadan? Bulan Ramadan lah. Selesai dah Ramadan kan? Puasa kifarah. Kifarah ni kalau kita melakukan perbuatan kita walaupun dengan isteri kita yang halal di dalam bulan Ramadan, waktu siang. Malam sedih lah, malam tak apa. Dibolehkan. Siang tak boleh. No. Ada orang buat pandangan hukum sendiri tu namanya. Dia kata, saya dah buka puasa dulu. Saya berbuka, saya batalkan puasa. Saya buat dengan isteri saya. Mana boleh. Itu kifarah juga. Tanyalah dengan ustaz. Jangan kita ikut nafsu kita. Jangan. Kita ada mesti kata. Baik, kalau malam lain cerita lah. Ya tak? Itu lain cerita. Baik. Itu namanya kifarah. Ya. Kifarah. Kifarah ni banyak. Kifarah sumpah ke. Nazar. Nazar macam kalau aku berjaya. Kalau aku dapat ini. Kalau aku dapat ini. Anak aku berjaya. Aku akan berpuasa 3 hari. Itu nazar. Itu namanya jadi wajib. Ya. Mana yang sunat-sunat ini kita lakukan hari Isnin, hari Khamis, hari putih, hari hitam. Ada sempena. Ada tu yang sunat. Kita tengok dalam ya kitab-kitab perkara-perkara yang sunnah kita berpuasa. Okey. Yang ke-9. Tadi yang ke-8 ke-9. Orang-orang lelaki serta orang perempuan yang memelihara kehormatan. Kita jaga kehormatan. Ya, kita berhari raya, kita tengok ya. Sekarang ni tidak boleh bersalam. Tak apa, lagi bagus. Kita nak bersalam, tengok siapa dia. Orang yang boleh atau tidak. Kalau mahram kita, tak apa. Apa dia mahram? Bapa tiri pada anak tiri kepada bapa tiri, mak mertua, pak mertua. Itu tak? Mahram kita, tak apa. Ya, adik-beradik kita, anak saudara kita. Ya tak? Anak saudara kita, sebelah mak ke sebelah bapa. Ini ada orang bertanya, ya, adakah saya batal dengan anak saudara? Saudara macam mana? Anak kakak saya tak batal. Yang batal iaitu kalau anak saudara kita itu perempuan, dia kahwin, ya, isterinya tu, kita ni perempuan, anak saudara kita perempuan, kita perempuan. Kalau kita lelaki, anak saudara kita laki-laki, bagi isterinya tu, ya, walaupun ada hubungan dengan anak saudara kita berkahwin, ada hubungan, ya, dia pun panggil kalau paksu lah paksu.
Kalau dipanggil Pak Dak, Mak Dak, Tok Dak, tu. Tapi tetap adalah haram. Ya, itu. Ni batal air sembahyang. Sebab bukan anak saudara daripada bapa, betul, abang kita, kakak dia. Dia itu pembawaan daripada anak saudara kita. Jadi anak saudara maknanya sangkut daripada anak saudara kita yang berkahwin dengan dia. Tu ingat. Tu saya selalu orang bertanya macam tu. Perbezaannya. Ya. Jadi bukan anak saudara kita betul. Yang tak batal, mak bapak kita tu memang tak batal lah. Adik-beradik kita tak batal lah. Anak saudara, anak kakak kita, anak abang kita. Tak? Itu tak batal lah. Anak tiri, mak tiri. Tak? Mertua, pak mertua, mak mertua. Itu tak batal. Sebab ada hubungan. Dan kita, isteri kita, itu batal. Isteri kita, walaupun ada hubungan, bersama apa, tak apa. Tapi tetap dalam untuk batal, bersentuh. Sebablah anak saudara dia ada dapat isteri. Isterinya itu kalau kita lelaki dengan isteri itu dia batal. Dia tak? Baik. Yang ke-10, itu ke-9. Yang ke-10, orang-orang lelaki serta orang-orang perempuan yang banyak menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Allah menyediakan baginya keampunan yang sangat besar. Jadi 10 perkara saja dalam pada firman Allah Ta'ala itu dalam suratul Ahzab ayat 35. Inilah perkongsian kita. Dalam kita PKP, PKPD, PKPP, PKPK banyaklah. Kita menghadapi semua. Jadi inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kita banyakkan minta solat hajat pada Allah dalam perjalanan. Ya, kita jalan, nak berjalan ni, semua minta pada Allah. Hadapkan pada Allah. Sebab kita sentiasa dalam kibdatullah, dalam genggaman Allah Ta'ala. Kita tak boleh ke mana pun. Memang kita dalam pemerhatian Allah. Mudah-mudahan kita dalam perjalanan kita diiringi oleh para malaikat yang apa? Malaikat yang membawa rahmat dan maghfirah. Jadilah perkongsian pagi ni. Ni. Selamat ya. Yang balik kampung, kita salamlah kat keluarga. Dia. Biasa orang kira salam je. Untuk saya, kalau di masjid saya tu, anak-anak muda yang kenal saya dia panggil Assalamualaikum Pak Mat, tapi biasa orang panggil saya Pak Su. Jadilah kirim salam lah kepada siapa-siapa yang kenal lah, iaitu yang kirim salam saja. Jadi itulah perkongsian yang baik semuanya daripada Allah. Mana kekurangan saya mohon maghfirah Allah Ta'ala. Ya, pada pagi ini aku diqouli hazza sabirallazim walakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.